So hari ini saya akan ceritakan tentang syarikat Ramli. So Burger Ramli ni merupakan produk Bumi Putra milik Ramli bin Murni yang telah menjadi salah satu makanan segera yang popular di Malaysia. Kemudian Burger Ramli telah menular ke Singapura dan menjadi makanan popular di kalangan penduduk Singapura. Ramli Food Processing Sdn Bhd adalah industri Bumi Putra yang terkenal dalam industri pembuatan produk makanan berasaskan daging lembu, ayam dan hasil laut berjenama Ramli. Sebagai contoh, burger, nugget, frankfurter dan duramek adalah di antara produk yang paling diminati. So, burger syarikat Ramli diasaskan pada tahun 1984 oleh Tuan Haji Ramli bin Wali dan Puan Hajah Syahla Sia binti Abdul Manap. Mereka ni berniat untuk mengeluarkan produk makanan segera yang bersih dan diyakini halal. Syarikat ini telah mempunyai 2 buah kilang pemprosesan di kawasan perindustrian Batu Razak, Ceras dan di Taman Perindustrian AKS, Bukit Batu, Kuala Lumpur. Okey, Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang produk Ramli. Kategori produk. Produk yang dipilih ini merupakan produk barangan di mana ia boleh disentuh dan mempunyai bentuk. Produk ini merupakan barang makanan. Seterusnya adalah klasifikasi produk, di mana produk Ramli merupakan produk pengguna dan produk peniaga. Seperti yang kita tahu, produk pengguna, masyarakat Malaysia menggunakan produk Ramli sebagai hidangan pagi, seperti breakfast. Dan produk peniaga pula seperti burger yang kita dapati di tepi-tepi jalan. Itu campuran produk bagi produk Ramli yang terkenal adalah yang pertama burger, yang kedua nugget, yang ketiga sausage, dan seterusnya yang terakhir adalah ayam bersalut tempura. Seperti yang kita dapati, jenama yang terdapat di produk ini adalah jenama Ramli sendiri. Yakni R bermaksud jangkauan untuk rangkaian global, A pula bermaksud mencapai pengeluaran pengurusan berkesan, dan M pula menggalakkan halal, kebersihan dan kualiti, dan L pula bersandarkan pada keseimbangan rohani dan jasmani, dan yang terakhir adalah huruf Y, keyakinan dalam semua tindakan. Okey, kita beranjak kepada poin seterusnya. Seperti yang kita dapati, tanda jenama bagi produk Ramli adalah tulisan Ramli sendiri dan beberapa elemen yang terdapat di logo tersebut. Seterusnya, tanda perdagangan yang digunakan adalah huruf R seperti ini. Dan jenis-jenis jenama bagi Ramli adalah jenama pengeluar. Selain itu, jenis-jenis pembungkusan yang digunakan bagi produk Ramli adalah pembungkusan premier. Okey, yang terakhir sekali bagi produk adalah penglabelan dan jaminan. Penglabelan dan jaminan ini kita boleh dapati di pembungkusan setiap makanan ataupun produk yang disediakan oleh Ramli. Hai, tahukah anda bagaimana syarikat Ramli menentukan harga sesebuah produk mereka? Tidak kan? Okey, jadi saya akan menerangkan strategi penentuan harga yang telah ditetapkan oleh Ramli yang mengambil kira aspek faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey, apakah faktor dalaman mereka? Yang pertama adalah memaksimumkan keuntungan semasa dengan membuat perbandingan harga. Yang kedua adalah menetapkan harga produknya dengan harga yang berpatutan agar pengguna tidak terasa terlalu mahal atau terbeban dengan harga yang tinggi. Dan yang terakhir adalah menghasilkan pemasaran yang dilakukan secara konsisten dan berkesan. Okey, itu adalah sedikit sebanyak berkenaan faktor dalaman. Yang kedua adalah faktor luaran. Faktor luaran terbahagi kepada 2, iaitu pasaran dan permintaan dan juga persaingan. Apakah itu pasaran dan permintaan mereka? Yang pertama adalah penentuan harga dalam pasaran yang berbeza. Yang kedua adalah tanggapan pengguna terhadap harga dan nilai. Okey, bagi persaingan pula, harga dan tawaran pesaing dapat mempengaruhi keputusan penentuan harga syarikat Ramli. Jadi, seterusnya saya akan menerangkan kaedah pendekatan harga yang telah ditetapkan oleh Ramli. Secara umumnya, ianya terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah pendekatan harga secara umum, yang kedua adalah penentuan harga produk baharu, dan yang ketiga adalah pelarasan harga. Okey, kita kembali kepada yang pertama, pendekatan harga secara umum. Pihak Ramli telah mengkaji harga syarikat-syarikat lain, sebagai contoh syarikat ayam mas yang juga menjual makanan sejuk beku seperti ayam.
Yang kedua adalah penentuan harga produk baharu. Syarikat Ramli Food Processing Sdn Bhd menggunakan kaedah penembusan pasaran, iaitu kaedah penetapan harga permulaan yang rendah. Dan yang terakhir adalah strategi pelarasan harga. Syarikat Ramli memasarkan produk-produk mereka di Aeon, Big, Giant atau Eco and Safe. Promosi ini dilakukan semasa musim-musim perayaan, sebagai contoh musim Hari Raya Puasa, untuk menarik pelanggan untuk terus memilih jenama Syarikat Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama saya Muhammad Nabil bin Azminuddin daripada kelas DPHU 5A. Kita akan menggali lebih dalam tentang campuran promosi yang diamalkan Syarikat Ramli. Syarikat Ramli mengamalkan 4 jenis campuran promosi, iaitu pengiklanan, jualan pulsa muka, promosi jualan dan perhubungan awam. Pertama, pengiklanan. Pada masa kini, Syarikat Ramli lebih kerap menggunakan internet sebagai medium utama pengiklanan produk syarikat. Contohnya, Syarikat Ramli banyak memuat iklan di Facebook dan portal rasmi syarikat. Kedua, jualan bersemuka. Syarikat Ramli ada menggunakan jualan bersemuka sebagai strategi promosi. Buktinya, Syarikat Ramli ada menyertai pameran FIMB di PWTC pada tahun 2008. Syarikat telah menghantar wakil bagi mempromosi dan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Ketiga, promosi jualan. Syarikat ada mengamalkan beberapa promosi jualan seperti diskaun jualan, sampel, kupon dan peraduan. Promosi jualan ini sering dilakukan di restoran Ramli Halal Kos Malaysia. Contohnya peraduan kupon Ramadan dan peraduan cabutan bertuah 17 minggu yang berlangsung daripada Januari hingga April 2021 yang lalu. Keempat, perhubungan awam. Syarikat Ramli ada menggunakan perhubungan awam jenis publicity, di mana syarikat telah bekerjasama dengan RTM dalam menerbitkan rancangan Enak Bersama Ramli yang menampilkan chef selebriti Liza Zainul. Itu sahaja bersama saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. So guys, korang semua mesti tahu kan mana nak dapatkan produk-produk keluaran Ramli ni. So, kalau korang nak dapatkan produk-produk keluaran Ramli ni, korang boleh dapatkan daripada pemborong ataupun peruncit daripada Syarikat Ramli sendiri. So, untuk pemborong, korang boleh dapatkan di kedai-kedai borong ataupun di gudang-gudang borong di sekitar rumah kalian. So, apabila korang membeli di kedai borong berdekatan rumah kalian, harganya sedikit murah daripada anda membeli daripada peruncit. So, kalau korang nak tahu siapa pula peruncit, peruncit itu adalah seperti supermarket besar ataupun peruncit di kedai-kedai runcit, supermarket besar seperti Giant, Tesco, Aeon dan sebagainya. So, harganya sedikit tinggi daripada barangan yang dijual oleh pemborong. So, korang boleh menjadi dua, iaitu korang nak jadi peniaga ataupun nak jadi pengguna. So, kalau korang nak jadi peniaga, korang boleh jadi pemborong ataupun peruncit daripada Syarikat Ramli sendiri kerana mereka menawarkannya. So, kalau korang nak jadi pengguna sahaja, nak makan di kerja, so korang boleh beli terus sahaja daripada pemborong ataupun daripada peruncit Ramli tersebut. So, itu sahaja guys. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tempat keluarannya produk Ramli ini, bolehlah DM saya ataupun PM saya ya. Terima kasih. So, kesimpulan untuk Syarikat Ramli, pertama, Syarikat Ramli Food Processing Sdn Bhd merupakan salah satu syarikat makanan yang mempunyai cara atau gaya tersendiri dalam menguruskan keempat-empat elemen pemasaran. Syarikat Ramli Food Processing Sdn Bhd ini menggunakan produk makanan yang diyakini halal serta bersih, dan Syarikat Ramli ini juga sentiasa peka dan mengikuti permintaan pengguna dalam menggunakan produk. Yang terakhir adalah Syarikat Ramli ini Food Processing juga mahir dalam membina strategi pemasaran. So, marilah kita sama-sama support barang tempatan. Sekian dari saya.